Okey, murid-murid, kita sambung ke slide yang contoh yang keempat untuk kemahiran proses sains memerhati. Okay, kita lihat apa yang ada kat sini. Okey, dia tak ada keluar gambar dia keluar jadual. Okey. Kalau kita lihat jadual ni, dia ada cerita bilangan hari, bilangan tumpukan kulat. Ha, bilangan hari 8, tumpukan kulat 4. Bilangan hari 16, tumpukan kulat 12. Bilangan hari 24, tumpukan kulat 20. Okey. Kita lihat situasi dia apa. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direncis air dan dibiarkan selama seminggu. Nyatakan pemerhatian kamu. Okey. Dalam situasi ini, macam mana kita nak nyatakan pemerhatian sedangkan dia tak ada gambar pun. Ha, tapi kita boleh guna maklumat yang ada pada jadual ni untuk menyatakan pemerhatian kita. Okay, maklumat apa yang kita ada? Maklumat dia bilangan tumpukan kulat. Yang pertama bilangan hari dan bilangan tumpukan kulat. So, yang kita boleh perhatikan adalah bilangan tumpukan kulat. Sebab dia, kamu lihat kat sini daripada 4 jadi 12, daripada 12 jadi 20. So, kita akan ceritalah bilangan tumpukan kulat pada roti tersebut. Sekeping roti tadi. Macam mana nak tulisnya? Nak tulis ni, pemerhatiannya. Okey, kita kena tulis macam ni lah. Okey, bilangan tumpukan kulat paling banyak pada hari ke-24. Kenapa? Dapat tak perbezaan apa dia punya cara jawapan itu? Dekat sini saya menggunakan perkataan paling. Sorry, terlepas pula. Okey, saya menggunakan perkataan paling. Kenapa guna paling? Sebab yang ini dia ada 3 situasi. Hari ke-8, hari ke-16, hari ke-24. So, kalau situasi tu ada lebih daripada 2 ataupun 3, kamu perlu menggunakan perkataan paling. Bergantung pada sama ada dia banyak ke sikit ke. Itu kamu kena tentukan berdasarkan pemerhatian kamu dalam jadual yang ada. Boleh faham? Mungkin ada yang boleh faham, ada yang tidak lagi. Tapi tak mengapa, nanti kita akan jumpa lagi situasi yang macam ni. So, lama-lama nanti insyaAllah kamu boleh faham lah ya. Alright. Kita teruskan. Okay. Setakat ni untuk memerhati 4 contoh ni dulu cikgu bawa. Supaya kamu cuba fahamkan betul-betul. Nanti kita akan jumpa lagi. Kita akan jumpa lagi pemerhatian ni. Sebab dia akan bersangkut paut dengan kemahiran proses sains yang lain. Alright. Kita teruskan dengan kemahiran proses sains yang kedua yang saya nak sentuh hari ni iaitu mengelas. Mengelas. Ataupun pengkelasan. Alright. Mengelas lah. Kita senang sebut mengelas. Alright. Kita lihat apa maksud mengelas. Proses mengasing dan mengumpul berdasarkan ciri sepunya yang sama. Disebut mengasing, lepas tu kita kumpul. Ikut apa? Ikut ciri sepunya. Apa sifat dia yang sama? Itu yang kita lihat dulu. Kita check dulu. Alright. Kita lihat. Kita perhati. Kita perhatikan haiwan-haiwan berikut. Kita tengok haiwan-haiwan ni. Pertama, kita ada gambar apa ni? Gambar harimau. Gambar harimau. Alright, yang gambar yang kedua, apa ni? Ikan paus. Ikan paus Alright, gambar yang ketiga, apa ni? Ular gambar ular. Dan yang terakhir, kita ada gambar apa ni? Sotong. Sotong. Alright. Agak-agak kamu lah. Apa ciri sepunya yang kita boleh kelaskan dia? Okey. Nampak je gambar ni ada 4. Tapi cikgu boleh kelaskan dia kepada 4 kumpulan
dalam dua kategori pengelasan yang berbeza lah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, sorry. Apakah ciri sepunya haiwan ini yang sesuai untuk pengelasan? Alright, macam cikgu cakap tadi, ada 4 haiwan, tapi cikgu boleh kelaskan dia kepada 4 kumpulan berdasarkan ciri sepunya je yang sama. Alright. Okey, kita lihat contoh satu. Haiwan tadi tu, 4 tadi tu. Okey, kita boleh kelaskan yang pertama, dia dalam kumpulan ciri sepunya hidup di darat. Apa haiwan hidup di darat yang antara 4 tadi tu? Salah satunya adalah harimau. Yang kedua, apa dia? Ular. Okey. Dah haiwan hidup di darat. Hidup dekat mana pula? Hidup dekat air lah. Hidup dekat air, hidup di air. Apa haiwan hidup di air? Ikan paus. Yang kedua, sotong. Kalau jumpa ikan paus atau sotong hidup kat darat, bagi tu cikgu. Cikgu nak tengok. Alright. Okey, seterusnya. Pengelasan yang kategori seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, masih lagi haiwan yang sama kita guna. Alright. Lepas tu, cikgu kelaskan dia kepada haiwan-haiwan tu tadi tu. Dia bertelur atau dia beranak? Haiwan yang melahirkan anak dulu. Apa yang haiwan melahirkan anak? Harimau. Okey. Yang lagi, ikan paus. Melahirkan anak walaupun dia hidup dekat dalam air, tapi dia melahirkan anak. Alright. Yang bertelur, selebihnya lah. Ular dan sotong. Okey? Kan? Alright. Nampak tak? Macam tu. Nampak macam senang kan? Tapi kamu kena fikir ciri sepunyanya ni. Kalau diberi, senang lah. Kalau tak diberi, kamu kena fikir sendiri. Alright? Okey. Alright. Yang seterusnya adalah kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Alright. Dia adalah salah satu kemahiran yang kita akan gunakan semasa kita membuat eksperimen. Apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Proses membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan nombor. Dia ada dua perbuatan kat situ. Mengukur, lepas tu kita catat nombor yang kita ukur tadi tu. Mengukur ni pun macam-macam cara boleh ukur. Okey, kita lihat apa cara yang boleh kita ukur. Contoh aktiviti yang melibatkan pengukuran. Yang pertama, apa tu? Pensel dengan pembaris. Dia buat apa tu? Dia ukur panjang, mengukur panjang pensel. Okey, aktiviti yang kedua. Gambar apa tu? Ada buah dekat atas penimbang berat. Apa dia buat tu? Menimbang berat buah-buahan. Okey, yang ketiga. Apa tu? Air diletakkan dalam bekas kaca kan? Ataupun bika kita panggil tu kan? Bika. Okey. Alright. Apa aktiviti dia tu? Menyukat padu cecair. Alright. Yang seterusnya. Gambar apa ni? Gambar jam digital jam berandik digital lah. Alright. Okey, apa dia buat tu? Merekod masa ada tu 9 minit 58 saat. Sekejap. 9 jam 58 minit 43 saat. Alright. Seterusnya. Apa tu? Abang buat apa tu? Ni biasa kan? Pernah kena tak macam ni? Pernah kan? Zaman-zaman sekarang ni, COVID ni kan? Merekod suhu. Okey? Perkataan mengukur ni, okey? Bukan ukur tu maksudnya besar lah. Dia ada pelbagai cara lah nak mengukur. Okey. Satunya dia ukur pakai pembaris. Yang kedua tu menimbang. Itu pun mengukur tak? Yang ketiga menyukai isi padu. Ni. Menyukai isi padu ni pun ukur juga. Okey. Lepas tu dia catat masa tu kan, rekod masa tu kan. Itu pun mengukur tak? Yang ketiga dia cek suhu tu pun mengukur juga. Semua itu adalah perbuatan mengukur dan melibatkan nombor. Okey, sebab tu dia panggil kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Okey, alright. Boleh faham? Okey, jadi cikgu dah sentuh tiga
kemahiran proses sains yang cikgu nak sentuh tadi. Okey, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang pertama adalah kemahiran proses sains memerhati. Yang kedua, kemahiran proses sains mengelas. Yang ketiga, kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti 1. Aktiviti 1, cikgu terangkan ya. Cikgu nak kamu salin contoh kemahiran proses sains pemerhati ke dalam buku nota sains kamu. Okey, ni buku nota sains kamu. Okey, kamu buka buku surat yang pertama tu. Okey. Tulis hari, tarikh, tajuk dia memerhati. Yang pertama ni memerhati. Lepas tu kamu cek balik slide yang cikgu dah bagi ni. Dalam video PDPR ni, kamu cek balik dekat mana tadi, contoh-contoh yang contoh-contoh yang mula-mula tadi tu. Okey, jangan cikgu buka. Okey, ni contoh ni. Okey, contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4. Ni semua cikgu nak kamu tulis balik dalam buku tulis kamu 1, 2, 3, 4 ni. Alright. Okey, boleh? Cikgu harap tak ada masalah ya. Alright. Cikgu teruskan kepada aktiviti yang kedua. Senaraikan contoh aktiviti kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor ke dalam peta bulatan. Okey. Ni peta bulatan dia lah. Ni peta bulatan dia. Contoh peta bulatan. Tengah ni aktiviti mengukur dan menggunakan nombor. Bulatan yang besar ni senaraikan. Ada berapa tadi tu cikgu tulis? Ada 5. Tulis balik. Tulis je. Cikgu tak minta lukis pun Tulis je. Okey. Tapi ni abaikanlah. Kamu tak pandai guna lagi pun tak apa. Nanti cikgu ajar lah. Kalau dah masuk sekolah nanti cikgu ajar macam mana nak guna. Alright. Okey. Aktiviti seterusnya. Okey, latihan. Okey, rujuk kamu punya buku tulis. Buku tulis pula. Buku aktiviti ni. Buku aktiviti sama kan? Macam dalam gambar tu kan? Okey. Buka muka surat. Berapa tu cikgu cakap? Muka surat 2. Buka muka surat 2. Okey, ada gambar ni. Betul sama kan? Okey, dalam gambar tu. Okey. Dekat bawah tu, bawah buku tu ada peta pokok. Bawah gambar tu ada peta pokok. Kamu kena kenal pasti ciri sepunya dia dulu. Okey, apa ciri sepunya dia berdasarkan haiwan-haiwan yang ada dalam gambar ni. Haiwan-haiwan yang ada dalam gambar ni, apa ciri sepunya dia? Lepas tu senaraikan. Senaraikan je. Bukan pasal gambar dalam tu tau. Faham? Okey? Alright. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk PDPR kita. Cikgu harap kamu boleh mengikuti. Okey. Cikgu akan upload video-video ni ke dalam grup Sains PDPR tahun 4 Marikh dan 4 Uranus. Sebarang pertanyaan, tanya kat situ. Jangan tanya dekat grup kelas pula. Cikgu tak layan. Tanya dekat dalam grup PDPR Sains tu. Tanya tentang ni lah. Tentang kerja yang cikgu berikan ni. Alright. Okey. Buat masa ni, itu sahaja daripada saya. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar ini. Dan cuba buat. Cikgu nak tengok latihan kamu. Siapa yang dah siap, sila hantar kepada cikgu. Masukkan je ke dalam grup tersebut. Cikgu nak tengok siapa buat, siapa tak buat. Siapa buat, cikgu catat nama Siapa tak buat, cikgu akan kosongkan. Minta maaf. Cikgu cakap itu sahaja penilaian yang cikgu ada untuk mengukur tahap kefahaman kamu. Alright, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.